Tuan Yang Di-Pertua, saya nak cerita satu cerita Tuan Yang Di-Pertua. Pada satu ketika saya telah dijemput untuk memberi ceramah di Perak. Selepas berceramah seperti biasalah, kita dijemput untuk makan bihun, makan petang bersama-sama dengan mereka-mereka di meja VIP dan juga dengan para hadirin. Tuan Yang Di-Pertua, semasa saya makan, seorang wanita datang bisik dengan saya. Datuk, boleh saya berjumpa dengan Datuk? Saya kata insya-Allah, saya ada sedikit masa kerana pada ketika itu saya daripada Kuala Lumpur, berhenti di Perak, program, kemudian nak ke Kedah. Saya kata insya-Allah, tapi bagi saya makan sekejap. Saya pun makan dan selepas itu saya pergi berjumpa perempuan ini. Perempuan ini kata kepada saya, jangan kita jumpa di sini, Datuk. Boleh jumpa di rumah saya. Saya pun pergi dan sampai di rumah wanita ini. Di hadapan rumahnya ada seorang lelaki dan saya bertanya, siapa perempuan ini? Dia kata, Datuk, teruskan. Perempuan ini adalah seorang ibu tunggal. Ini nak climax lah ni, teruskan. Mika lambat lagi ni, nak climax. Perempuan ini adalah seorang ibu tunggal. Maka lelaki itu berlalu. Saya pun masuk ke dalam rumah, ke luar, di pelanggang dia panggil. Kalau orang Kedah, kalau di tempat lain saya tak tahu apa dia panggil. Beranda. Balkoni, beranda. Balkoni itu tinggi sikit. Pelenggak. Jadi saya pun sampai di situ, perempuan ni kata, Datuk masuk dalam rumah. Saya kata di luar ni cukuplah kita bersembang, tak ada orang dah. Dia kata, tak, Datuk kena masuk dalam rumah juga. Saya keluar, saya jumpa dengan driver saya pesan kepada dia, kalau saya tak keluar dari 15 minit, kamu panggil polis masuk rumah ni. Saya bimbang ni, sebab ibu tunggal. Mana nak tahu ada fitnah yang nak dibuat. Jadi saya masuk dalam rumah, ibu tunggal ini mula menceritakan kepada saya, Datuk, saya seorang ibu tunggal dan saya berkahwin lebih kurang 16 tahun. Tahun pertama, seorang Indonesia datang ke rumah saya. Ketika itu suami saya sedang menyapu di hadapan rumah. Kering tekak. Jangan betul. Saya tak tahu standing order boleh minum ke tak. Lambat nak habis ni. Minta maaf. Jadi saya masuk dalam rumah dan dia bercerita bahawa beliau adalah ibu tunggal. Dan pada ketika itu sambil membuka bajunya. Lepas satu-satu, saya perhati. Lagi suspend ni. Jadi yang Di-Pertua, saya tanya, apa yang cik nak buat ni? Datuk diam, dengarlah cakap saya ni, dia kata. Dan saya bertanya kepada beliau, puan kerja apa ni? Saya jual nasi lemak, kata dia. Satu hari, katanya, sambil buka baju. Dia kata, anak saya balik ke rumah, umur 17 tahun. Anak lelaki saya seorang saja. Balik ke rumah, minta duit kepada saya. Dan saya kata kepada dia, dan saya tahu anak saya ini ambil dadah. Dia kata kepada saya, Mak, saya nak duit. Mak, dia kata dah 3 hari hujan, anak oi, tak jual nasi lemak. Baju dah habis, buang butang. Tinggal kain je. Tinggal kain. Dah berapa minit dah tu? Lebih 15 minit dah tu. Orang Kedah kata tetang kedada. Ya. Jadi tuan-tuan, bila dia kata anak dia balik, dia ada rantai satu yang dia pakai. Waktu itu, baju telah dibuang. Saya tanya dia, kenapa buang baju? Nanti Datuk, saya nak tunjuk kat Datuk.
Kata dia. Jadi, anaknya itu minta duit 3-4 kali tak bagi. Anak ni pergi ke dapur. Tuan-tuan tahu anak ni buat apa? Dia ambil pisau, dia datang dekat mak dia, dia rentap rantai mak dia, dia potong tetek mak dia ni. Astagfirullahaladzim. Sebelah kiri, perempuan tu buka dekat saya, tunjuk kepada saya. Kod-kod saya tak percaya tuan-tuan. Dan saya tengok. Saya tahulah tek hak mana elok, hak mana tak elok. Tuan-tuan, hitam di sebelah sini dan ada tampuk kuning. Saya pula bertanya, yang hitam tu apa dia? Dia kata dia taruh kopi dengan gula supaya luka itu kering kerana dia takut nak ke hospital. Takut polis tangkap anak dia. Anak dia laki-laki seorang, muka semacam suami dia. Ini kasih seorang ibu. Tapi anak sanggup potong buah dada mak dia yang menyusukan dia. Ini akibat dadah muar dan jelutung. Ambillah tindakan selaku dalam kerajaan. Boleh sambung hari Isnin ke yang dibetul?